Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni saya nak bercakap sikit tentang teknologi autonomous driving. Ada satu video baru ni yang saya nampak dalam E4 Electric di mana host tu dia interview Sandy Munro. Dan dalam video tu Sandy Munro ni dia jarang kutuk Tesla. Dia selalunya kata Tesla punya approach tu bagus. Tapi kali ni Sandy Munro kata Tesla punya approach untuk menggunakan hanya vision ialah sesuatu yang karut, sesuatu yang tak patut digunakan. Dan Sandy kata Tesla sepatutnya menggunakan FLIR ataupun forward looking infrared, basically menggunakan kamera infrared lah untuk memastikan kereta tu boleh menampak semua benda. Dan untuk kali ni saya rasa Sandy betul dan Sandy juga salah. Jadi untuk peringkat pertama ni saya nampak kenapa Tesla cuba menggunakan hanya kamera biasa sahaja is because Tesla is trying to solve vision AI punya problem. Dia tengah menjana satu kepintaran AI yang hanya berdasarkan vision atau pandangan. Jadi ini memerlukan satu sistem yang belajar tentang dunia sekitarnya melalui pandangan, melalui mata. Dan kita sebagai manusia sebenarnya memang belajar begitu tentang dunia kita. Masa kita kecil-kecil, mak ayah kita akan tunjuk itu ini dan kita belajar memandang dan kita belajar membentuk perspektif, fahaman tentang perspektif, pemahaman tentang objek permanent, keras, lembut objek, pergerakan, kita boleh meneka orang nak bergerak ke mana. Itu semua kita belajar secara semula jadilah dalam minda kita. Tapi yang realitinya ialah kita belajar beroperasi dalam dunia kita ni, kita berfungsi dalam dunia kita melalui vision. Almost 100% kita menggunakan audio ataupun telinga kita untuk mendengar bunyi. Jadi kita juga belajar mendengar bunyi kiri dan kanan, dan kerana bunyi itu boleh menandakan bahaya, boleh menandakan kawan, boleh menandakan macam-macam. Jadi kita menggunakan kombinasi visual dan audio. Tapi dalam kebanyakan keadaan kita lebih fokus kepada visual. Sebagai contoh, bila kita memandu, selalunya kita melihat depan dan kita hanya memberikan perhatian kepada visual bila atau audio bila ianya agak kuat. Maksudnya kalau dalam kereta kalau ada bunyi amaran. Sebagai contoh untuk lane keeping, untuk blind spot monitor, dia akan ada bunyi keluar. Dan juga itu sebabnya kita punya kenderaan kecemasan, bomba, polis, ambulans, dia ada bunyi. Jadi kita dah train minda kita untuk ikutkan bunyi. Tapi almost all ataupun 75% or more daripada kita punya driving functionality kita gunakan mata. Jadi kenapa Tesla tidak menggunakan FLIR? Saya percaya bahawa sekarang ni dalam proses pembelajaran, Tesla masih lagi dalam proses pembelajaran dalam menghasilkan vision AI. Jadi this general vision AI ni, dia memerlukan sistem tu belajar dengan secara halus semua benda yang dia boleh nampak dulu. Itu proses peringkat pertama lah. Dan apabila dia dah belajar sampai ke satu tahap di mana dia dah kenal kebanyakan benda dan sudah boleh memahami tindak tanduk benda-benda dalam itu, apakah dia punya respons yang appropriate untuk dia bila dia menghadapi suatu benda, kemudian mereka akan boleh mengaplikasikan sistem vision AI yang ada pada kereta Tesla tadi yang sekarang dalam sistem autopilot dan sistem FSD akan ditransferkan ataupun dianjakkan ataupun digunakan dalam robot pula. Itu yang dia akan disebutkan, yang akan cuba menghasilkan humanoid robot ataupun robot-robot yang mungkin tak berbentuk humanoid pun, tetapi yang menggunakan mata ataupun menggunakan kamera untuk mengenal sekeliling dan untuk belajar sekeliling dan untuk melakukan tugas-tugas tertentu setelah diajar tentang tugas tersebut. So this is a revolutionary type of thinking di mana untuk menghasilkan vision AI. Sebab selama ni kita tengok Google, Meta dan lain-lain syarikat yang cuba menghasilkan AI, mereka memang cuba menghasilkan general artificial intelligence, di mana bila kita kata general artificial intelligence tu bermaksud sistem tersebut akan belajar seolah-olah dia macam manusia. Maksudnya sistem tu kalau daripada kosong, dia ada kernel dia, the basic AI kernel dia, yang di mana dia akan diberikan base priority lah, apa dia punya priority, macam mana untuk belajar. Dia akan boleh belajar tentang apa saja. Kita bagi buku, dia akan boleh faham macam-macam. Of course dia akan start daripada zero lah. Dia akan kena belajar language, grammar, definition, nak kenal itu ini, tapi dia tidak memerlukan mungkin tidak memerlukan vision, hanya perlu membaca mungkin lah macam itu. Tapi sistem itu adalah lebih sukar kerana dia perlu belajar logik,
retorik, macam-macam. Apa benda yang segala yang kita belajar, dia kena boleh belajar dan boleh belajar menghasilkan jenaka. Sekarang dah ada sistem-sistem AI yang boleh menulis artikel atau menulis buku. Kita tidak perlu menulis keseluruhannya, kita hanya jadi editor, boleh check balik. Okay, kualiti dia mungkin setengah orang kata tak begitu bagus, tapi itu dia apa yang dia orang nak buat. Google semua dan sebagainya dengan dia punya general AI. Tapi tidak ada orang yang tackle vision AI, dan Tesla ialah satu-satunya syarikat yang nampak betul-betul nak fokus kepada vision AI. Syarikat-syarikat lain yang menghasilkan autonomous driving, dia orang tengah menghasilkan autonomous driving AI, which is something completely, well, not completely, which is something quite different, di mana dia orang nak fokus hanya kepada capability untuk satu sistem itu untuk memandu kereta. And that's where the difference lies lah. And that is why untuk syarikat-syarikat tu semua, dia nak dapatkan keputusan dengan lebih cepat. Dia nak dapatkan keputusan dengan lebih cepat. Mereka menggunakan penyelesaian-penyelesaian seperti LiDAR, yang macam LiDAR, radar dan vision. Jadi ada 3 benda kadang-kadang yang beroperasi pada satu masa. So these 3 different systems sort of check on each other. So to see if there are any conflict. So radar akan bagi dia punya read out, LiDAR bagi dia punya read out, dan vision bagi dia punya read out, dan tiga-tiga tu kena check on each other to see if there's conflict. And that's a good system kalau you nak like a fail safe system, but it could be very slow the system. Dia tak sukar mungkin nak bertindak padas laju. Jadi antara benda yang kita dah nampak pun dengan sistem ni, bila ada radar punya konflik dengan vision, dia akan memerlukan extra time to resolve. And that sometimes the result is that sometimes kita dapat benda macam lambat response ataupun phantom braking. To be fair, even Tesla punya vision pun kadang-kadang ada phantom braking, but they're resolving it using only camera. Dan sistem yang menggunakan only camera ni digunakan oleh Pro 2 ataupun Daihatsu juga, Toyota, dan also untuk Honda. Terus kita tengok Myvi dan Activa punya sistem, dan juga Honda City is pure vision. So pure vision is workable as a driving system. But Tesla is going beyond that as a vision AI, general vision AI. So saya dapati FLIR ni adalah satu sebenarnya tambahan yang agak penting. Tetapi buat masa ini, saya rasa Tesla tidak menggunakan FLIR kerana dia masih belum sampai tahap itu lagi. Bila sistem itu sudah cukup pandai dan dia sudah tahu membaca sekelilingnya. Macam kalau kita first time kita tengok FLIR punya image, tak ada siapa payah ajar kita apa yang kita nampak. Kita terus faham, oh ini apa. Yalah, sikit-sikit kita kena diberitahu lah. Maksudnya kita kena diberitahu kalau dalam gambar ni merah ialah panas. Because some FLIR terbalik. Some FLIR dia kata hitam putih, so mungkin putih panas dan hijau sejuk, atau putih panas, hitam sejuk. Dia ada mungkin biru merah kan, biru sejuk, merah panas, atau mungkin whatever color dia nak pakai lah kan, those false color yang dia nak pakai untuk FLIR punya images. Tapi selepas kita dah tahu that simple explanation, kita dah boleh kenal objek di dalam gambar tersebut. Kita tengok objek FLIR, image FLIR, image infrared, kita dah tahu dah, oh itu kereta tu, pasal rupa dia sama. So bayangkan kalau you dah ajar sistem tu jadi pandai untuk tengok visual macam kita manusia, dan tiba-tiba you tunjuk kat dia gambar, ini image infrared, incorporate this into your logic. So bila the system is smart enough to understand dia punya surrounding, just from vision, you bagi dia benda tu, it's just additional information yang dia boleh proses dengan cepat. And I believe that in the future, Tesla akan gunakan infrared untuk dia punya forward vision, side vision, rear vision. Kita tak tahu yang mana satu, tapi dia akan gunakan. Saya rasa hanya perlukan forward vision lah. Pasal rearward vision ni tak boleh buat apa sangat. Mungkin forward and rear lah. Kalau rearward vision mungkin dalam kabus kan, kita nampak ada kenderaan belakang, so kita mungkin boleh adjust kita punya speed dengan lebih bagus, kita punya braking dan kita punya planning lah untuk kalau apa-apa berlaku. Tapi untuk depan, forward vision definitely kalau ada infrared memang akan membantu. Dan kalau kita, pasal kalau pernah tengok sekarang pun sistem yang macam Mercedes-Benz tawarkan, dia ada night vision, itu basically that, like infrared vision. And tak ada siapa pernah kena ajar driver yang bawa kita tu first time tengok, oh dia tak faham image ni apa, dia boleh faham. Dan I think in the future, if Tesla wants to, dia boleh incorporate infrared selepas sistem dia dah cukup pandai, and it's just going to be just like that. And suddenly Tesla dah boleh nampak dalam kabus, dalam gelap malam buta, tak ada lampu pun dia boleh nampak. And that's what I think that for now Tesla tidak menggunakan infrared, because that just makes it more difficult to train the system. But once the system is good enough, you just present it with an infrared image, ready, terus boleh jalan. Now, what do you think? Setuju tak dengan saya punya pendapat ni? Okay, kalau awak suka video saya ni, awak tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan.
Dan juga kalau boleh tolong saya sikit tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.